لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بتعاليمه واستنى بسنته وجاهد جهاده واقتدى أثره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan keindahan Islam, di mana kita masih dalam perbahasan topik yang pertama sekali, iaitulah keindahan Islam dari sudut akidah. Dan dalam keindahan Islam dari sudut akidah, dalam beberapa pertemuan-pertemuan lepas, kita dah ulas secara ringkas tentang keindahan yang terhasil apabila kita memahami rukun iman, sama ada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhirat dengan konsep yang betul. Bila beriman dengan konsep yang betul, maka dia akan terhasillah beberapa keindahan, kecantikan yang disebut sebagai mahasinul Islam, keindahan Islam. Dan malam ni kita nak kupas pula berkaitan dengan rukun yang keenam daripada rukun iman, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Dan salah satu, semua penting, rukun-rukun iman ni semua penting, tapi di antara benda yang kadang-kadang orang terlepas pandang dan orang terlepas daripada memahami secara konsep yang betul adalah rukun yang keenam ini, iaitulah beriman dengan qada dan qadar. Apabila tak faham dan tak menghayati apa yang dikatakan beriman dengan qada dan qadar, maka dia akan melahirkan orang yang kadang-kadang melampau. Dalam aliran akidah ada dipanggil qadariyah, ada dipanggil jabariyah, melampau, yang kadang-kadang mereka menggunakan akal semata-mata untuk memfikir, untuk mengeluarkan satu pandangan berkaitan dengan akidah. Maka bila kita tak faham tentang konsep yang betul tentang beriman terhadap qada dan qadar ini, dia akan menjadi kita orang yang tidak pertengahan. Sedangkan agama ini, Islam ini, dia terasas di atas prinsip wasati. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Jadi mukminin sekalian, Allah Subhanahu wa taala bila dia utuskan, bila dia turunkan agama yang namanya agama Nasrani, Samawi, mereka melampau. Mereka melakukan ibadah pada sangkaan mereka itu betul, tapi luar daripada batas yang Allah Taala suruh. Akhirnya Allah Taala sesatkan mereka. Allah Taala sesatkan mereka. Demikianlah bila Yahudi, mereka buat satu benda yang Allah Taala suruh, tapi mereka terlalu mengabai. Mereka konak-kolik, mereka buat benda lain, pada tanggapan mereka itu lebih baik. Akhirnya Allah Ta'ala murka mereka. Yahudi dimurkai, Nasrani disesatkan kerana mereka terlalu melampau dan mereka terlalu mengabai. Datang Islam, prinsip yang dibawa oleh Islam adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat ini umat yang pertengahan. Pertengahan dari semua sudut, termasuklah sudut yang kita bincangkan, iaitulah sudut akidah ini. Untuk sekalian, kadang-kadang beriman dah, Islam dah, mengaji dah, tetapi tidak mengambil prinsip pertengahan, dia akan jadi sama ada kelompok yang terlalu melampau ataupun kelompok yang terlalu mengabai. Sebagai contoh, dalam bidang ilmu, kalau orang yang mengaji hadis mengaji hadis ni sahih ke tak, hadis ni boleh pakai, dia tumpu hadis sungguh. Dalam pada masa yang sama, dia terlepas ilmu usul fiqh. Usul fiqh tak mau bahas. Akhirnya orang yang macam ni jadilah kelompok yang keras. Bila terima hadis saja, usul fiqh tak mau, bukan kata ni, dia tak ada mazhab kata. Akhirnya dia jadi orang yang keras. Satu salah, ana bid'ah, kerana apa? Dengan hadis. Demikianlah kalau usul fiqh saja, hadis tak mau pula, dia akan jadi orang yang terlalu terbuka. Semua boleh. Maka Islam dia datang dengan pakej yang lengkap. Semua kena. Fiqh kena mengaji, usul fiqh kena mengaji, hadis kena mengaji, tafsir kena mengaji, akidah kena, supaya kita jadi orang yang seimbang, orang yang disebut atas dasar apa? Wasatah tadi.
Malam ni insya-Allah kita nak tengok secara sepintas lalu berkenaan dengan konsep beriman dengan qada dan qadar, dan apa kebaikan, apa keindahan yang terhasil apabila kita beriman dengan, kita berpegang dengan rukun iman yang keenam ini. Yang dikatakan qada adalah sesuatu yang berlaku sebagaimana yang ditakdirkan Allah ke atasnya. Qada ni makna ketetapan yang Allah Ta'ala dah tetap. Qada dipanggil qada. Adapun qadar adalah takdir Allah atas semua yang wujud mengikut ilmunya serta bertepatan dan selaras dengan hikmahnya. Itu ta'rif qada dan qadar. Ta'rif ni pelbagai, kita buka dalam kitab Aqidah dia bagi macam-macam ta'rif, tapi ini ta'rif yang paling ringkas lah untuk mudah kita faham. Yang kata qada ni benda yang Allah Ta'ala tetapkan berlaku, dan yang kata qadar adalah takdir yang Allah Ta'ala buat sesuatu itu mengikut ilmunya dan bertepatan dengan hikmah yang ada daripada qadar tersebut. Beriman dengan qada merangkumi 4 perkara. Yang kata kita beriman dengan qada yang betul ini macam mana? Merangkumi 4 perkara. Yang pertama, kita beriman bahawa ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua perkara secara umum dan terperinci, sama ada yang berkaitan dengan perbuatannya atau perbuatan hambanya. Beriman yang pertama ni bagi tanam pasak betul bahawa kita meyakini bahawa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala benda, hatta kepada perkara yang paling kecil dan perkara yang paling besar, hatta perkara yang nampak ataupun perkara yang tak nampak, ada berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala ataupun dengan perbuatan hamba, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman bahawa Allah mencatat kesemuanya itu di Lauh Mahfuz. Allah telah mensabitkan semua benda yang terjadi ini, ada catatan di Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Adakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Benda yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, semua tu di bawah pengetahuan Allah Ta'ala dan telah pun dicatat dalam satu catatan yang dipanggil sebagai Lauh Mahfuz. Hak ni kita yakin, hak ni kita beriman. Semua benda pengetahuan kita terhad, tetapi pengetahuan Allah Ta'ala itu luar daripada, ataupun pengetahuan kita sangat terhad. Pengetahuan Allah Ta'ala itu cukup luas, meliputi segala benda yang kita tahu dan juga kita tak tahu. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, kalau kita baca dalam hadis memang akan jumpa di antara perawi hadis yang banyak. Ayah dia Amr bin As, ayahnya agak lewat sikit masuk Islam, dia lebih awal masuk Islam daripada ayah dia. Tapi kedua-dua mereka ni hebat. Kalau Abdullah bin Amr bin As, yang anak ni dia hebat di medan ilmu, dia banyak meriwayatkan hadis. Ayah dia Amr bin As apabila masuk Islam hebat di medan peperangan. Bahkan sebelum daripada masuk Islam lagi, dia memang terkenal dengan orang yang cukup gagah di medan perang, orang yang boleh berhujah, orang yang apabila nak berlaku satu perundingan dan perbincangan, orang banyak hantar dia kerana dia fasih dalam berbahasa. Bila dia masuk Islam, Nabi guna dia sebagai orang yang juga berada di saf hadapan perang. Di samping kalau ada beberapa benda yang perlu runding, Nabi akan hantar dia. Ini Amr bin As, dan anak dia adalah Abdullah bin Amr bin As yang sangat terkenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis. Maka dia hebat dalam lapangan ilmu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Hadis ni sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah kita kata sahabat, ayah dia Amr juga sahabat, tapi Al-As, tuan kepada Abdullah ni, ayah kepada Amr yang bernama Al-As adalah penentang tegar kepada Nabi. Itu mungkin kita baca dalam Al-Quran banyak ayat
yang berupa berbentuk perli daripada orang musyrikin. Mereka datang jumpa Nabi, mereka bawa tulang belulang yang dah hancur. Lalu mereka kata kepada Nabi, wahai Muhammad, adakah tulang yang hancur macam ni hang dakwa kata Allah Ta'ala boleh bangkit semula? Kebanyakan ayat-ayat yang berbentuk macam tu, kalau kita tengok dalam riwayat tafsir, orang yang pergi jumpa Nabi itu adalah Al-As bin Wa'il, ayah kepada Amr bin As, tuan kepada Abdullah bin Amr, anak dan cucu jadi sahabat yang cukup baik dengan Nabi. Tapi dia punya tuan kepada Abdullah ni, ayah kepada Amr ni, adalah penentang tegar Nabi, Al-As. Tapi kita dah baca nama, kita dah sebut nama dia, Al-As bin Wa'il. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Allah Ta'ala, kata Nabi, telah mencatat segala ketetapan makhluk ni sebelum dia buat langit dan bumi 50,000 tahun. Sebelum buat langit bumi, bukan sebelum buat kita, sebelum buat langit bumi itu dah catat siap dah segala apa ketentuan yang berlaku kepada makhluk, gerak geri dan segala benda. Sebab tu dalam hadis Jibril, hadis yang bukan hadis Jibril, hadis Arba'in yang kita baca, salah satu daripada hadis yang 40 tu, diceritakan macam mana Allah Ta'ala telah mencatat tentang beberapa perkara, tentang umur, tentang rezeki, tentang dia ni beruntung ke, dia akan rugi ke, semua telah dicatatkan. Dan dalam hadis ni dikuatkan lagi bahawa Allah Ta'ala mencatat perkara itu 50,000 tahun. Mana lama hadis-hadis yang berbentuk engkau ni, dia datang nak menjelaskan tentang betapa lamanya makna benda ni Allah Ta'ala dah buat sejak daripada sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Yang ketiga, beriman bahawa semua perkara hanya wujud dengan kehendak Allah, sama ada yang berkaitan dengan perbuatannya atau perbuatan hambanya. Kita yakin, kita beriman, kita percaya segala benda yang berlaku di atas muka bumi ni, dia main dengan ketetapan, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kalau Allah Ta'ala tak nak, benda tu tak jadi. Hak tu kena yakin betul-betul. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Allah Ta'ala buat semua benda, dan Allah Ta'ala pilih pada perkara-perkara yang dia inginkan. Ada benda yang Allah Ta'ala, sebagai contoh, Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala buat tempat dunia, bumi ni Allah Ta'ala buat, kemudian Allah Ta'ala pilih dalam banyak-banyak tempat ni, tempat-tempat yang diberkati. Mekah sebagai bumi pilihan. Allah Ta'ala cipta ramai manusia, dalam ramai-ramai itu dia akan pilih siapa di kalangan manusia ni untuk dia jadikan Rasul. Dalam kalangan Rasul pula dia akan pilih siapa di kalangan mereka yang jadi penghulu kepada Rasul. Demikianlah Allah Ta'ala kata, dia yang buat semua benda, dan daripada semua benda tu dia yang pilih. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangi. Makna dengan kehendak dan dengan kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat-ayat ni nak jelaskan bahawa kita kena yakin dan kita kena percaya dengan akidah yang betul bahawa semua benda daripada sekecil-kecil sampai kepada sebesar-besar yang berlaku di atas dunia ni, dia wujud, dia jadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat-ayat ni main nak jelaskan perkara tersebut. Ini keempat. Ini konsep beriman dengan qada ni. Dia kata apa? Yang pertama tadi, beriman, yakin bahawa ilmu Allah Ta'ala ni luas. Yang kedua, kita yakin bahawa Allah telah mencatat segala ketetapan ini dalam mahfuz. Yang ketiga, kita yakin bahawa semua perkara yang ada ni adalah dengan ketentuan daripada Allah, dengan kehendak daripada Allah. Dan yang keempat, beriman bahawa semua kejadian yang wujud adalah makhluk ciptaan Allah dengan semua zatnya, sifatnya dan pergerakannya. Kena percaya, kena yakin, kena ada keyakinan yang jelas
bahawa selain daripada Allah Ta'ala, nama apa pun dia adalah makhluk. Besar tara mana pun dia, kuasa dia adalah makhluk. Dari sudut sifatnya, dari sudut zatnya, dari sudut pergerakan, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Dia guna perkataan kulli syai', segala sesuatu. Maknanya apa? Meliputi daripada sekecil-kecil benda sampai ke sebesar. Semua ini dicipta oleh Allah dan Allah Ta'ala memelihara tiap perkara tersebut. Dalam surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah Ta'ala ni bila buat benda, dia buat dengan takdira. Pengukuran Allah Ta'ala terhadap makhluk itu tepat. Dengan bentuk manusia sekian, haiwan binatang macam ni, bukit macam ni, Allah Ta'ala buat tu ikut ketetapan elok lah. Faqaddarahu taqdira. Jadi 4 benda ni, ini adalah konsep terhadap beriman dengan qadar. Saya ulang balik. Yang pertama, beriman dengan beriman ni makna yakin dengan penuh keyakinan bahawa ilmu Allah Ta'ala tu meliputi semua perkara. Yang pertama. Yang kedua, beriman bahawa Allah Ta'ala dah catat segala benda ni di lauh mahfuz. Yang ketiga, beriman bahawa semua benda yang terjadi dan wujud ini adalah dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, kita beriman bahawa semua kejadian yang ada wujud ini adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beriman dengan qada. Beriman dengan qadar sebagaimana yang disifatkan tadi. Beriman dengan qada dan qadar sebagaimana yang disifatkan tadi, yang kita cerita tadi, tidak bertentangan sama sekali dengan hakikat bahawa manusia itu mempunyai kebebasan dan keupayaan dalam memilih perbuatannya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis serta realiti membuktikan semua ini. Ini penting. Dia kata apa? Bila kita beriman bahawa Allah Ta'ala lah yang menetapkan sesuatu, Allah Ta'ala lah yang menghendaki menjadinya sesuatu perkara itu, dia bukan bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh kita pilih. Supaya kita tak jadi macam Qadariyah, macam Jabariyah, yang mana mereka menyatakan manusia ni ikut kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi jadi baik, dia baik. Allah Ta'ala nak bagi jadi jahat, buat macam mana, dah takdir. Ini kan Jabariyah. Supaya kita tak jadi macam tu, kita kena faham bahawa dalam kita beriman dan yakin bahawa semua benda tadi Allah Ta'ala tetapkan, tapi Allah Ta'ala memberi pilihan kepada manusia. Sebab tu manusia ada hati, sebab tu manusia ada akal. Untuk apa? Untuk pilih jalan mana yang nak, sama ada jalan yang baik ataupun jalan yang salah, jalan yang jahat. Jadi bila kita beriman tadi, dia bukan bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh untuk kita pilih. Kalau tidak, sebahagian orang dia beranggapan manusia ni macam robot. Allah Ta'ala dah pilih dia jadi baik, baik dah. Maka Allah Ta'ala dah pilih dia jadi jahat, buat macam mana dia kata? Dah jahat dah, hidayah dah sampai. Nampak? Dia perkataan itu menggambarkan kata apa? Tak apa faham tentang konsep qada dan qadar. Bila orang tanya, bila nak berubah, dia kata buat macam mana? Allah Ta'ala dah pilih kita jadi jahat, saya tak ada hidayah. Perkataan yang macam tu adalah menggambarkan kata dia tak faham sebenar hakikat qada dan qadar. Kita yakin bahawa semua benda itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Dalam pada masa yang sama, Allah Ta'ala memberi pilihan kepada manusia ini untuk dia tentukan jalan yang sama, ada jalan yang baik dia nak pilih ataupun jalan yang salah. Allah menyandarkan perbuatan manusia kepada mereka sendiri melalui firman-Nya, wa man yuti'illaha war rasul, dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul. Ayat itu menjelaskan kata Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita ni untuk jadi orang baik ke jadi orang jahat. Allah Ta'ala kata barang siapa yang mentaati Allah, menyandarkan benda itu kepada perlakuan manusia. Firman-Nya lagi, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala kata apa?
wa man ya'mal, barang siapa yang buat jahat, au yazlim nafsah, atau dia menzalimi diri dia. Makna benda ni menjelaskan lagi bahawa manusia itu terdedah kepada pilihan. Pilihan sama ada nak pilih jalan yang betul ataupun pilih jalan yang sesat. Itu dalil Al-Quran. Adapun dalil realiti, secara realitinya dia kata, hakikatnya setiap manusia memang sedar bahawa dia mempunyai kebebasan dan keupayaan terhadap sesuatu yang dilakukan dan ditinggalkan olehnya. Dia juga dapat membezakan apa yang berlaku dengan kehendaknya seperti berjalan, dan apa yang berlaku tanpa kawalan atau kehendaknya seperti menggeletak. Contoh dia bagi manusia ni, kita nak berjalan ni pilihan kita nak bangkit jalan. Yang kedua, terjadi dengan tanpa pilihan, nak bersin. Contoh, bersin bukan boleh pilih, nak bersin tak boleh, dia tak boleh buat, dia nak bersin tak boleh. Maka kedua-dua ni adalah mai daripada kita, sama ada kita berjalan ataupun kita bersin tadi. Contoh dia bagi mengeletak dalam ni. Tapi kuasa dan kehendak manusia ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuasanya. Yang kita pilih nak jalan tu ataupun yang terjadi tanpa pilihan kita bersin tadi, kedua-duanya hakikat mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan, yang kata boleh, yang kata jadi. Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Maksudnya, bagi sesiapa antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Kita nak buat sesuatu benda, semua tu perlakuan yang kita nak buat, kita diberi pilihan, tapi dia tetap di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara penjelasan terhadap macam mana yang kita beriman terhadap qada dan qadar. Kemudian dia sebut kelebihan dan keindahan yang terhasil apabila kita beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita dah beriman dengan konsep yang betul, dengan kefahaman yang jelas bahawa kita beriman Allah Ta'ala ni dia menetapkan dan menentukan segala benda yang berlaku, di samping makhluk diberi pilihan untuk pilih jalan yang mana dia nak. Bila kita beriman macam tu, apa yang terhasil daripada iman terhadap qada dan qadar? Yang pertama, beriman terhadap qada dan qadar dapat menanamkan pergantungan terhadap Allah semata-mata. Ini kerana hanya dia yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Tidak suatu pun selain daripada Allah yang dapat memberi manfaat atau mudarat kecuali dia telah ditentukan oleh Allah. Bila kita beriman dengan betul, Allah Ta'ala punya ilmu, Allah Ta'ala punya ketentuan terhadap segala perlakuan, semua benda yang lain daripada Allah Ta'ala tu makhluk, kita yakin benda-benda tadi, maka akhirnya dia dapat satu kelebihan dia apa? Bergantung harap kita ni hanyalah kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala lah Tuhan yang boleh memberikan manfaat, dialah yang boleh memberi mudarat. Tak ada benda lain yang boleh beri manfaat, yang boleh beri mudarat. Maka ketika itu kita punya terhasil satu benda daripada iman tadi adalah bergantungnya kita ni sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal akan merasakan tidak munasabah untuk menunjukkan amalannya kepada sesuatu yang tidak dapat memberinya manfaat atau mudarat, dan berpaling daripada yang hanya di tangannya, yakni Allah, terhadap manfaat dan mudarat bagi dunia dan akhirat. Kalau kita berakal dengan akal yang waras, dia kata manusia yang boleh fikir, yang Quran sebut afala tatafakkarun, untuk fikir tu, kalau manusia yang boleh fikir, dia akan dapat satu tidaklah munasabah, dia boleh bergantung harap kepada makhluk yang sama macam dia, yang tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain, yang tidak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang patutnya kita bergantung harap. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Nabi pernah pesan kepada dia. Abdullah bin Abbas waktu ni dia masih kecil, kerana ketika Nabi wafat dia berusia tak lebih daripada 13 tahun. Tapi perhatikan wasiat Nabi kepada budak ni, hebat. Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak.
walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu masih budak lagi. Kata Nabi, ketahuilah, sekiranya seluruh umat manusia bersatu berpakat untuk memberi sesuatu manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat memberi apa-apa manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kamu. Nabi pesan persoalan akidah kepada Abdullah bin Abbas, budak kan? Nabi kata kalau semua orang berpakat untuk memberi sesuatu benda yang bagus kepada kamu, tapi Allah Ta'ala tak mau benda tu, maka tak akan jadi. Demikianlah, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga sekiranya mereka semua bersatu berpakat untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu perkara, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali atas apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Demikianlah kata Nabi, kalau dia berpakat nak buat benda jahat dekat hang, tapi Allah Ta'ala tak mau benda tu, maka tak jadi. Ayat pesanan akidah kepada seorang budak nak menggambarkan kata apa? Pentingnya asas pendidikan kita ni pun daripada kecil lagi bermula dengan pengukuhan akidah. Daripada budak tu dah reti, dah faham dah boleh akidah dulu. Jangan duk tanam benda lain lagi, tanam benda akidah, kepercayaan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kadang-kadang budak kecil kita takut dengan hantu lah. Kita kata jangan dia tanam silap. Tanam silap, akhirnya dia akan jadi membesar dalam keadaan yang silap. Hadis ni membuktikan, menjelaskan kata persoalan akidah kena ditanam daripada kecil lagi. Sebab tu Nabi pesan kepada Ibnu Abbas masih kecil. Nabi kata, yakin, percayalah, tak ada siapa pun di kalangan makhluk yang boleh memberi manfaat kepada hang, yang boleh memberi mudarat kepada hang, melainkan benda tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan kertas telah kering. Makna apa? Benda ni dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, hasil daripada kita beriman tadi, tempat bergantung harap kita betul, iaitulah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada makhluk. Yang kedua, ia juga dapat menghalang seseorang Muslim itu daripada menjadi takabur dan megah apabila dia berhasil mencapai apa yang dihajatinya, kerana hajat yang dicapainya itu terjadi dengan takdir Allah dan anugerahnya. Perasaan megah dan takabur akan membuatnya lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah, penurunnya anugerah yang hakiki. Orang yang beriman dengan qada dan qadar secara betul, dia akan menghasilkan satu sifat tawadhu, satu sifat rendah diri. Dia tak takabur, dia tak megah apabila dia dapat sesuatu benda yang dia usahakan. Kenapa? Dia tahu benda tu semua mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sekadar buat, dia sekadar usaha, dan Allah Ta'ala tetap dapat. Tapi kalau dia tak beriman tadi, akhirnya dia rasa dia apa yang, akhirnya dia rasa hasil usaha dia lah, maka dia capai benda ni. Sebab aku jadi macam ni, sebab aku, maka akhirnya dia akan timbul sifat takabur, dia akan timbul sifat megah diri. Orang yang beriman dengan qada dan qadar, dia tahu benda ni dia buat, Allah Ta'ala suruh buat, dan dia dapat adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sebut tentang bergantung harap. Saya bagi satu contoh. Apabila kita bergantung harap, Allah Ta'ala dia, saya sebut ayat tadi, Allah Ta'ala bila dia pilih, dia cipta semua benda, dia pilih ada benda-benda yang dia beri kelebihan. Contoh yang dia beri kelebihan ni, bekah bumi ya. Air Zam-Zam kelebihan. Dia cipta air macam-macam, tapi yang paling hebat adalah air Zam-Zam. Dia ada barakah dia. Dan air Zam-Zam, Nabi kata bila minum dia akan jadi apa yang kita hajatkan. Tapi kadang-kadang kita minum, kita minta, tak dapat. Mungkin di sana ada sedikit, mungkin di sana ada sedikit salah faham kita terhadap kita nak bergantung harap pada siapa. Sama ada bergantung harap kepada makhluk air Zam-Zam itu, atau bergantung harap kepada Allah. Kadang-kadang orang tersilap apabila dia bergantung harap kepada makhluk. Betul air Zam-Zam itu barakah, tapi air Zam-Zam tak boleh buat apa.
yang boleh memberikan kesembuhan, yang boleh memberikan sesuatu benda yang dihajati tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah, pengarang kepada kitab Bulughul Maram, pengarang kepada kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, seorang tokoh besar dalam bidang hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia pergi Mekah, kali pertama dia minum air Zam-Zam. Bila dia minum air Zam-Zam, dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku ni jadi orang alim seperti mana Imam Az-Zahabi, seperti mana Az-Zahabi. Kerana Ibnu Hajar sangat terpengaruh dengan ketokohan dan keilmuan yang ada pada Az-Zahabi. Dia teringin nak jadi macam Az-Zahabi. Dia jumpa hadis yang kata air Zam-Zam ni barakah dan minta, dia akan dapat. Maka dia pun minta, ya Allah, bagilah aku jadi orang yang hebat seperti mana Az-Zahabi. Balik daripada Mekah dengan dia mengaji, dengan dia apa, dan akhirnya terbukti dia jadi orang yang hebat seperti mana Az-Zahabi. Sekali minum saja dia minta, dia dapat. Kerana tempat bergantung dia betul. Dia bukan minta pada ayam, dia bukan minta pada ayam, dia minta pada pencipta ayam, iaitulah Allah Rabbul Jalil. Betul ayam itu barakah, tapi Nabi tak suruh kita bergantung harap pada itu. Itu satu contoh nak menggambarkan kata hasil daripada beriman yang betul tadi, kita punya tempat gantung, penyangkut kita kena pada, iaitulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia juga menolong orang Islam untuk mencapai ketenangan dan keamanan jiwa tentang sesuatu yang berlaku ke atasnya mengikut takdir Allah. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, terjadi apa pun, ujian ke, musibah ke, kita sebagai orang beriman, kita beriman dengan qada dan qadar tadi, dia akan terhasil apa? Ketenangan. Dia mai sifat tenang, sifat redha terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan. Hasilnya, dia tidak berasa kecewa atas kehilangan orang yang disayangi, atau apabila ditimpa sesuatu yang buruk, kerana dia sedar bahawa semua yang berlaku ialah takdir Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Dia juga percaya bahawa segala yang ditakdirkan oleh Allah akan berlaku tanpa dapat dihalang. Tentang ini Allah telah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wama tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum ini, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap sesuatu yang luput daripada kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap sesuatu yang diberikan kepada kamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bila kita beriman dengan qada, dengan ketetapan Allah, terjadi sesuatu musibah kepada kita. Musibah ni makna benda yang kita tak kenal, benda yang kita tak suka terjadi kat kita. Kita terima dengan penuh lapang. Ya, manusia atas sifat manusia, dia ada sedih, dia ada perasaan duka cita, itu biasa. Itu bukan bermakna tidak redha dengan ketentuan Allah. Itu tabiat, itu fitrah manusia. Baik itu Nabi SAW, apabila anak dia meninggal, Ibrahim, Nabi ada rasa sedih sikit. Nabi menangis bila anak dia meninggal. Sahabat hairan, sahabat kata, duk suruh kami redhakan, takkan boleh menangis. Nabi kata, ini manusia, ini fitrah manusia. Bukan bermakna dengan menangisnya kita terhadap musibah tadi kita tak redha, dah. Bukan bermakna macam tu. Tak redha ni makna kita tenang, kita boleh terima benda tumai daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi atas sifat fitrah kita sebagai manusia, dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan duka cita, dia ada perasaan tu, tapi tak sampai ke peringkat menyalahkan apa yang Allah Ta'ala turunkan dan tetapkan kepada kita. Sebab tu di antara benda yang Nabi kata, yang Nabi sebut laisa minna, hadis-hadis yang bermula dengan laisa minna ni banyak. Antaranya Nabi kata, orang yang bukan di kalangan kami, laisa minna, adalah orang yang meratak di atas apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Meratak dengan sedih lain, dua benda beza. Allah Ta'ala takdirkan kematian ahli keluarga sebagai contoh.
Manusia atas fitrah dia akan rasa sedih. Isteri yang tersayang meninggal contoh dia, ataupun suaminya meninggal, ataupun anak, ataupun ayah, siapa yang terdekat meninggal, dia akan rasa sedih sebagai fitrah manusia. Itu biasa. Tapi yang Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang meratap. Meratap ni atas bersedih, meratap sampai ke peringkat apa? Menyalahkan. Sebab apa yang aku kena, orang lain tak kena? Menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bertentangan dengan konsep iman tadi. Dalam firman lain surah At-Taghabun, Allah Ta'ala sebut ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang melanda, yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Musibah ni makna asaba daripada perkataan timpa. Timpa ni benda yang kita tak berkenan. Benda tu semua yang berlaku, Allah Ta'ala kata dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rupanya tuan-tuan, ayat tadi menggambarkan pada kita persoalan hidayah. Dia main daripada iman juga. Hidayah ni petunjuk. Orang yang tak ada iman, Allah Ta'ala bagi iman, petunjuk. Bila dah ada iman, dia bagi lagi petunjuk, tambah kepada iman tadi. Sebab tu iman kita perlu ditajdid, diperbaharui supaya dia sentiasa segar. Dan nak perbaharui iman, dia perlu petunjuk. Rupanya dalam ayat tadi, petunjuk dia akan main apabila iman makin bertambah, maka petunjuk makin bertambah. Bukan kata petunjuk ni hanya didapat kepada orang yang tak beriman. Beriman dah pun masih memerlukan kepada petunjuk. Imam Al-Qamah rahimahullah berkata, Al-Qamah salah seorang tokoh tafsir. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa riwayat daripada Al-Qamah, riwayat daripada Qatadah, riwayat daripada Ikrimah. Ini nama-nama tokoh-tokoh tafsir. Kata Al-Qamah rahimahullah, ayat ini merujuk kepada seorang lelaki yang ditimpa bencana dan dia tahu bahawa ia daripada Allah, maka dia redha dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sebut tentang musibah tadi, kata Imam Al-Qamah, dia turun menceritakan tentang orang yang kena bencana, lalu dia tahu kata benda ni mai daripada Allah dan dia redha dengan ketentuan daripada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah memberi petunjuk kepada hatinya, keyakinan yang menjadikan dia sedar bahawa semua perkara yang berlaku atasnya adalah yang telah ditakdirkan kepadanya, dan apa-apa sahaja yang tidak menimpanya adalah yang tidak ditakdirkan kepadanya. Ibnu Abbas yang dikenali sebagai hibrul ummah, orang yang paling hebat dalam bidang Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun Nabi waktu wafat dia umur 13, tapi dia sangat hebat dalam bidang tafsiran Quran. Dia kata ayat tadi nak sebut bahawa Allah Ta'ala campurkan keyakinan kepada orang yang beriman ni, yang sedar bahawa semua benda yang berlaku itu adalah takdir Allah, dan apa yang tak berlaku pun adalah ketentuan daripada Allah kepada dirinya. Ini kata Ibnu Abbas ketika menguraikan ayat tadi. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali tentang keadaan orang beriman. Ajaban li amril mu'min ni bahasa nak bagi mudah kita faham. Nabi kata amat beruntung orang yang beriman, semua urusannya adalah baik. Orang yang beriman ni Nabi kata dia akan berada dalam keadaan baik pada setiap ketika. Ini kerana ini tidak berlaku kepada orang lain, melainkan kepada orang beriman. Sekiranya dia dikurniakan kebaikan, dapat benda baik, maka dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Makna apa? Orang beriman ni, putaran hidup dia, kita dalam hidup ni dua benda kan? Sama ada kita dapat benda yang kita suka, ataupun kita dapat benda yang kita tak suka. Benda yang kita suka namanya nikmat, benda yang kita tak suka namanya musibah.
ataupun niqmah. Dalam bahasa Arab satu lagi dia panggil niqmah. Niqmah ni makna lawan kepada nikmat. Satu benda anugerah baik, satu lagi benda musibah. Ini je. Orang yang dapat kebaikan lalu dia bersyukur dengan kebaikan tadi, dia beruntung. Apabila dia diuji dengan kesusahan, dia ditimpa dengan kepayahan, dia ditimpa dengan kesakitan dan seumpamanya, dia sabar, maka dia pun beruntung. Maknanya putaran hidup dia itu sentiasa baik, dan ini hanya dapat kepada orang beriman. Sebab orang yang tak beriman, dia tak tahu apa itu syukur, dia tak tahu apa itu sabar. Dia tak tahu. Kerana apa? Ini hanya khusus kepada orang yang beriman. Reti bersyukur dan reti pula bersabar apabila diuji. Terhasil dua benda ni, syukur dan sabar, daripada beriman kepada qada dan qadar. Dia bukan main secara macam tu, dia main apabila kita ada iman yang kukuh tadi. Manakala orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar akan dipenuhi dengan perasaan angkuh dan takabur. Dia akan mendakwa bahawa apa sahaja yang telah dianugerahi Allah kepadanya seperti kuasa, pengaruh dan lainnya adalah hasil pencapaiannya melalui usaha, ilmu dan pengamalannya, tanpa ada apa-apa kaitan dengan Allah. Kalau tak beriman dengan konsep iman qada qadar tadi, akhirnya dia akan rasa besar diri. Dia akan rasa dia dapat benda-benda ni hasil daripada usaha dia semata-mata. Maka dia akan jadi orang yang besar diri dan takabur. Maka apabila dia ditimpa musibah dalam perkara tersebut, dia akan menjadi kecewa dan tertekan. Orang tak beriman ni dia jadi apa? Kecewa. Bila dia timpa musibah, dia berdapat benda yang tak kenal. Kalau tadi dia dapat benda yang dia suka, dia akan rasa besar diri. Begitulah kalau dia kena benda yang dia tak suka, dia akan rasa tertekan. Dia akan rasa pasal apa yang aku kena orang yang tak kenal. Dia akan rasa persoalan-persoalan yang macam tu. Kehidupannya terganggu dan akhirnya musnah. Kekecewaannya mungkin akan membawa sehingga ke tahap membunuh diri kerana tiada kesabaran dan terlalu berputus asa. Kes-kes ini banyak terjadi di dunia kita hari ini, terutamanya di negara yang terlalu maju dan mementingkan keduniaan. Sebab apa? Tak ada akidah, tak ada kepercayaan yang betul kepada qada dan qadar. Akhirnya dia main macam ni. Dia main perasaan tekanan, dia main perasaan rasa duka cita yang bersangatan. Saya sebut tadi, sebagai fitrah manusia, dia ada benda-benda tu. Kecewa, sedih itu ada, tapi yang bersangatan itu berlawanan dengan iman. Sedih apa semua bukan, tak ada. Gembira itu manusia. Hatta Nabi SAW sendiri pun ada ketika dia seronok, ada ketika dia sedih, ada ketika dia rasa macam nak marah. Kerana Nabi manusia. Nabi ni manusia, Nabi bukan lain daripada manusia. Basyariyatul Rasul, manusianya Nabi itu ditegaskan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Sebagai contoh ayat terakhir surah Al-Kahfi, kita duk baca pagi Jumaat. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad, aku ni adalah manusia seperti kamu. Bezanya, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku diwahyukan supaya menyeru kamu menyembah Tuhan yang satu. Tapi Nabi tetap manusia, basyariyah. Maka atas sifat manusia dia ada semua tadi. Dia ada rasa sedih, dia ada rasa seronok, dia ada rasa duka cita, dia ada rasa geram, dia ada rasa marah. Manusia. Tapi dia tidak terlampau. Kerana manusia tadi, dia tak ikut perasaannya sehingga tak beriman. Akhirnya dia jadilah orang yang duka cita, yang bersangatan. Bila ditimpa musibah, dia lupa habis. Serupanya benda ni adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan qada dan qadar, dia akan menggalakkan manusia untuk gigih berusaha dan mencuba sedaya upaya untuk mencapai sesuatu yang boleh memberinya manfaat. Ia menghalangnya daripada menjadi malas dan lengah untuk mencapai tujuannya, serta rendah diri, yakni tawaduk dan jauh daripada sifat takabur. Ini di antara hasilnya. Bila beriman, dia akan menjadikan kita sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebab kita tak dapat habuan yang Allah Ta'ala duk sebut syurga, pahala semua tu, kita berusaha nak jadi lebih baik. Berusaha gigih. Dan di samping pada masa yang sama, bila kita dapat sesuatu kurniaan daripada Allah Ta'ala, mengajak kita untuk bersikap tawaduk. Ini semua bukan main daripada aku, Allah Ta'ala yang tentukan aku jadi macam ni. Kita dapat ilmu yang ramai, orang pun hormat kita, kita rasa tak ada apa. Ini benda yang Allah Ta'ala pilih untuk aku dapat macam ni, beriman macam tu. Kalau tak ada, kalau dia tak ada konsep iman yang betul tadi, dia rasa besar diri. Oh, ilmu ni sebab aku puluh nak cari, hampa tak mengaji apa, dia jadi macam tu. Kalau beriman betul, dia akan jadi orang yang tawaduk.
Banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan hakikat orang Islam menunjukkan bahawa apabila mereka berpegang teguh dengan agama mereka, keimanan mereka dan qada dan qadar akan menggalakkan mereka untuk rajin berusaha, tidak lemah dan tidak malas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadara Allah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Rawahu Muslim. Nabi kata orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dia kata orang mukmin yang ada kekuatan, kuat dari segala sudutlah, dia ni lebih baik daripada orang mukmin beriman tapi lemah. Berusahalah, dan bagi setiapnya ada kebaikan. Berusahalah mencapai apa-apa pun yang dapat memberi manfaat kepadamu. Nabi kata apa? Carilah, usahalah jalan yang boleh bawa sebarang kemanfaatan baik kepada buat. Dan mintalah pertolongan dari Allah, dan janganlah kamu lemah. Sekiranya kamu ditimpa sesuatu, janganlah sekali-kali berkata, kalaulah aku buat begitu, akan jadi begitu. Nabi kata, kalaulah timpa satu-satu benda, jangan kamu kata, kalau aku tak pi tadi, jangan. Nabi kata jangan. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki akan berlaku. Bila terjadi satu-satu musibah, satu-satu benda yang kita tak kenal, kita pun kata, kalau aku tak buat. Nabi kata jangan dia kata kalau. Kata apa? Allah Ta'ala yang dah tetap, maka dia jadilah benda ni. Sesungguhnya perkataan kalau itu membuka, yakni membawa kepada amalan syaitan. Jangan duk banyak kalau. Kalau aku tak buat ni, tak jadi benda ni. Nah, tak payah. Kenapa? Benda yang dah terjadi itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian antara lain hikmah ataupun keindahan yang terbit daripada beriman kepada qada dan qadar tadi adalah orang mukmin adalah mulia dengan sebab keimanannya terhadap Allah dan qadarnya, maka dia tidak akan menghinakan dirinya terhadap yang lain daripada Allah, kerana dia sedar dan yakin bahawa hanya Allah yang di tangannya kuasa untuk memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Hanya Allah yang mempunyai kuasa atas setiap sesuatu. Tidak akan berlaku suatu pun melainkan dengan perintahnya. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Bila dia beriman dengan qada dan qadar, akhirnya dia rasa izzahnya Islam itu, izzahnya orang beriman tadi, apabila dia tak menghina diri kepada orang-orang lain, kerana orang-orang lain juga ada taraf sama macam dia, iaitulah makhluk. Menghina diri, bukan menghormati orang itu diminta. Kita menghormati orang tua-tua, merendah diri diminta, tapi menghina diri kepada makhluk adalah benda yang bertentangan dengan konsep iman tadi, kerana kita adalah tunduk dan patuh kita hanyalah pada Allah Rabbul Jalil. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, mencipta dan memerintah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada sebut 2-3 benda lagi, benda-benda yang terhasil daripada kita beriman kepada qada dan qadar. Antaranya saya sebut secara ringkas, dia akan melahirkan orang yang tak putus asa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Nabi pesan jangan kita berputus asa daripada mendapat rahmat Allah. Bila kita ditimpa satu-satu musibah, bukan bermakna Allah Ta'ala jauh daripada kita, bukan bermakna kita tak ada pintu harapan untuk balik kepada Allah. Teruskan, carilah keampunan, carilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sangat luas pintu yang Allah Ta'ala sedia kepada kita. Kemudian daripada kita beriman kepada qada dan qadar, dia juga akan mengikis manusia ni daripada penyakit-penyakit hati seperti dendam, iri hati, dengki dan seumpamanya. Hal ini kerana orang yang benar-benar beriman, dia yakin bahawa Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki, Allah Ta'ala yang maha kuat dan maha kuasa. Kadang-kadang bila kita tak berapa beriman dengan qada dan qadar ni, kita berusaha keras, kerja sampai 22 jam sehari, tapi dapat sikitnya. Ada orang yang kerja 3 jam tapi dapat berpuluh ribu sehari, contoh dia. Maka akhirnya orang yang tak beriman, dia kata apa? Sia-sia, dia akan jadi perasaan yang macam tu.
maka timbullah perasaan dendam, perasaan tak puas hati, perasaan apa. Tapi kalau dia beriman betul-betul, aku buat ni usaha yang Allah Ta'ala suruh dan dia bagi banyak ni ya, buat macam mana, maka setujulah dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dia kikih secara semula jadi sifat dendam, sifat tak puas hati, sifat rasa dengki dan seumpamanya tadi. Dan dia juga daripada kita beriman dengan qada dan qadar, dia akan menggalakkan seseorang itu untuk menyatakan kebenaran secara terang-terangan, dan dia berani untuk memperjuangkan kebenaran tanpa takut. Kenapa? Dia yakin semua benda yang Allah Ta'ala tetapkan, maka tak perlu dia takut dengan manusia. Apa manusia boleh buat kepada dia? Manusia takkan boleh retak, manusia takkan boleh ugut. Tapi kalau dia yakin, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala lah yang menentukan manfaat ataupun mudarat, maka di situ akan menghasilkan dia berani untuk berdiri di atas jalan kebenaran. Jadi ini beberapa benda yang terhasil secara ringkas yang saya sebut, terhasil daripada iman yang betul dengan apa yang Allah Ta'ala nak terhadap qada dan qadar. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, lengkaplah 6 benda, 6 rukun iman yang saya tak detailkan huraiannya. Semua ni kita baca, kita dah hafal daripada kecil rukun iman 6 perkara. Cuma yang kita duk bincangkan tadi, bila kita beriman dengan tepat seperti yang dikehendaki, dia akan dapat beberapa natijah kebaikan. Jadi 6 perkara itu selesai dah dalam bab akidah. Dia akan masuk lepas ni insya-Allah bab yang kedua, iaitulah ibadah. Keindahan Islam yang akan terhasil daripada ibadah. Ibadah ni apa kesan yang agung dia? Dia akan mula dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Dia akan cerita sikit-sikit apa kesan-kesan baik yang wujud, yang menonjolkan imej yang kata Islam ni bagus. Hasil daripada ibadah tadi, semayang. Hasil daripada semayang tadi, apa yang boleh kita keluarkan satu pengajaran macam mana Islam ni nampak bagus, nampak mulia, nampak cantik dan nampak indah. Hasil daripada ibadah yang dituntut. InsyaAllah tajuk ibadah ni akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini serba sedikit ada manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersalah dan tersilap saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.